وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Sabtu bersamaan 28 Ogos 2021, 19 Muharram 1443 Hijrah. Kelas pukul 8.30 pagi, iaitu tajuknya menelusuri fi'il-fi'il dalam surah Yasin ayat 22 hingga 24. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu Anissa, Cik Jamilah, Ibu Maimunah, Ibu Zanita dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, kita tengok surah Yasin ayat 22, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Sadaqallahul azim. Jadi ibu ayah, dalam ayat 22 ada berapa fi'il agak-agak? Saya dah bagi satu dah. La a'budu satu. Ada berapa semuanya fi'il dalam ayat 22 ibu ayah? Cuba kira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ada tiga. Betul ada tiga. Okey, Ibu Saindah dah jawab dulu. Ibu Saindah boleh tak berikan apa lagi dua? Saya dah bagi la a'budu. Apa lagi dua fi'il yang ada ibu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nombor 2 tu Fatara. Betul, tepat. Yang ketiga tu Turja'un. Betul ibu. Okey ibu, Fatara tu fi'il apa ibu? Itu fi'il madhi. Betul. Turja'una fi'il apa? Jadi Turja'un dia burung ke atas ya. Kejap. Isi fi'il mudhari' majhul. Bagus ibu, betul, masya-Allah. Betul tepat. Tanya ibu ya. Okey ibu ayah, kita tengok contoh pertama yang ada adalah pada kalimah la a'budu, di mana a'budu adalah fi'il mudhari'. Dia daripada fi'il abada ya'budu. Waalaikumsalam Ibu Masnah. Abada ya'budu. Maaf ya, bergerak-gerak sikit ni. Saya pasang kipas kalau tak panas. Okey, abada ya'budu. Fa'ala yaf'ulu. Sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu. Sahih. Okey. Jadi ya'budu fi'il mudhari'. Kotak pertama. Untuk tukar kepada makna aku, maka huruf mudhara'ah, huruf ya ditukar kepada huruf hamzah. Maka ya'budu dia sembah. A'budu aku sembah. A'budu aku sembah. Tetapi ia telah didahului dengan huruf nafi, iaitu la nafiyah. La nafiyah yang masuk pada fi'il mudhari'. Maka dia akan mengubah makna daripada aku sembah jadi aku tidak sembah. Maka terjemah la a'budu, aku tidak menyembah. Jadi wama liya la a'budu, wama liya itu terjemahnya kenapa tidak la a'budu?
Kenapa tidak aku menyembah Allah Ta'ala? Kenapa pula aku tak perlu sembah Allah Ta'ala? Padahal dia yang jadikan aku. Macam itulah terjemah dia insyaAllah ya. Jadi a'budu, aku sembah. La a'budu, aku tidak menyembah. Tapi kena tengok konteks ayat. Dan la a'budu ni siapa yang sebut ni Ibu Ais? Kalau kita belajar tafsir, siapa yang kata wa ma liya la a'budu ni, siapa kata? Siapa nama yang datang daripada hujung kota tu? Siapa ingat tafsir? Mula dengan huruf ha. Ingat tak tafsir dia? Habib An-Najjar Ibu Ais ya, namanya Habib. Betul, Habib An-Najjar. Okay, Habib An-Najjar Ibu ya, Masya Allah. Jadi selesai. La a'budu fi'il mudhari' ma'ruf dan didahului dengan huruf nafiyah. Yang kedua tadi macam Ibu anda sebut fatara. Fatara ni itu, fatara ada fi'il dan fa'il, ni itu maf'ul bihi dia. Okey. Fatara saja, yang fi'ilnya hanya pada fatara. Yang ni itu ada nun wiqayah dan ya mutakallim. Jadi fatara ni itu maf'ul bihi lah. Jadi fatara. Ibu ayah, untuk kita tahu fatara ni, kita nak tahu fatara fi'il mudhari'nya macam mana, kita kena tengok kamus, betul kan? Okey, jom kita tengok kamus. Kita nak tahu dia fatara yafturu ke, fatara yaftiru ke, fatara yaftaru ke. Jom kita tengok kamus sama-sama. Okey, saya buka kamus. Okey, saya telah membuka kamus. Kita cari fatara. Fatara. Okey, ibu-ibu dapati pada kalimah fatara, dapat tak poin nombor 1? Fatara yafturu. Untuk sulasi mujarrad hanya ada fatara, mudhari'nya yafturu, masdarnya fatran, dan isim fa'ilnya fatir. Okey. Saya tulis fatara. Ibu-ibu betul dekat buku ya. Saya dah pergi kat kamus tu, terus salin kat buku. Fatara mudhari'nya yafturu. Okey. Yafturu, masdarnya fatran atas wazan fa'lan. Fatran, isim fa'ilnya atas wazan fa'ilun, fatirun. Okey, macam tu. Okey, dapat semua ya, insyaAllah. Saya dah bagi. Tengoklah dekat nota yang saya bagi tu. Okey. Fatara yafturu fatran, isim fa'ilnya fatirun. Okey, ibu ayah, biasa tak dengar ayat Quran fatirus samawati wal ard? Biasa dengar, ada tak dengar? Fatirus samawati wal ard. Itu maksudnya itu isim fa'il tu. Dia yang telah menciptakan langit dan bumi. Apa dia makna fatara? Okey, kita tengok balik kamus. Lupa saya nak beritahu. Kita tengok kamus, apakah dia makna fatara. Okey, ibu-ibu ayah boleh tengok poin. Tengok nombor 1, dia punya bulat yang kedua tu, fatara asyai'a, maksudnya ikhtara'ahu ataupun aujadahu ataupun ansha'ahu ataupun ibtada'ahu, maksudnya menciptakan, mewujudkan, mengadakan, memulakan. Ataupun fatarallahu al-alama, mencipta alam. Jelas ibu ayah semua insyaAllah ya. Okey, jadi fatara ada makna mencipta, menjadikan, memulakan dan sebagainya lah seumpamanya. Okey, jelas tak ibu ayah fatara tadi? Fatara fi'il madhi ma'ruf, fatara yafturu. Jelas ya? Okey. Dah habis hadis semua kan? Dah habis hadis dah semua insyaAllah ya. Okey, seterusnya kalimah wa ilaihi turja'una. Turja'una. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah, turja'una tadi Ibu Saidah dah sebut ia adalah fi'il mudhari' majhul. Pada kalimah turja'una, apakah dia huruf yang ditambah kat situ ibu ayah?
Sebutkan apakah huruf yang ditambah? Ataupun maaf, sebutkan 3 huruf asal. Sorry. Sebutkan 3 huruf asal, sorry. Apakah 3 huruf asalnya? Tulis jarak-jarak ya. Betul Umi Naimah. Ra, Jim, Ain. Ra, Jim, Ain adalah 3 huruf asalnya. Dan biasanya kalau kita belajar Ra, Jim, Ain dalam bahasa Melayu, apa perkataan yang biasa kita jumpa untuk Ra, Jim, Ain? Kita biasa jumpa perkataan rejam dengan mim, Pakcik Wahab. Rejam dengan mim. Rujuk, betul Umi Naimah. Rujuk. Rujuk maksudnya kembali, kan? Ada talak raja'in, itu maksudnya talak yang boleh kembali pada isteri. Itu talak raja'in. Raja'in itu maksudnya rujuk. Kalau kita buka kamus ataupun kita buat sesuatu perbahasan, sesuatu apa kita panggil kertas kerja, kita ada rujukan. Rujukan tu, rujuk tu asalnya bahasa Arab lah, rujuk. Kita kembalikan hasil dapatan kita tu kat mana. Okay. Ada orang dia plagiat. Bukan dia tulis pun, dia copy bulat-bulat daripada mana-mana rujukan tapi dia tak bagi tahu rujukan tu. Itu satu penipuan intelektual yang tak patut berlaku, ibu ayah. Ya, banyak berlaku tau. Dia ambil mana-mana punya tulisan ulama, tulisan cedia kawan, dia masuk dalam buku dia, dalam dia punya hasil kerja tapi dia tak kembalikan rujukan. Itu satu penipuan yang tak berkat belajar macam tu, ibu ayah ya. Tak berkat belajar macam tu. Kalau kita buat, ada anak-anak ibu ke, ibu sendiri, kalau buat apa-apa kertas kerja, kalau bahan itu bukan kita punya, bagi tahu apa rujukan dia. Apa rujukan, mana tempat kembali dia yang kita ambil tu. Jelas ibu ayah, itu dia makna rujuk. Okey, jadi huruf asalnya ra, jim, ain. Mari kita tengok kamus. Apa yang ada pada ra, jim, ain? Okey, kita tengok huruf ra, jim, ain. Ra, jim, ain. Kita dapati untuk sulasi mujarrad ada satu saja, iaitu pada nombor 2 ni raja'a. Ibu ayah tengok raja'a, kadang-kadang raja'a ni disandingkan dengan huruf jar'an. Disandingkan ataupun kita boleh kata dita'adikan, dita'diyahkan, tapi itu bahasa tinggi. Dita'diyahkan, dia akan jadi muta'addi. Mungkin ramai tak faham lah, pasal saya tak pernah ajar lagi, tapi Ustazah Iman insyaAllah faham ya. Raja'a, ibu ayah, mudhari'nya yarji'u. Saya tulis sekejap. Raja'a, mudhari'nya yarji'u. Yarji'u. Masdarnya nampak, masdarnya ruju'an boleh, ruju'an boleh. Masdarnya boleh ruju'an. Kadang-kadang masdarnya jarang-jarang kita jumpa, tapi ada juga datang atas wazan, atas bentuk ruj'a. Ruj'a, tapi jaranglah kita jumpa ya. Isim fa'ilnya raji'. Isim fa'ilnya raji'un. Okey. Ini dia. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nampak saya bagi tu? Okey. Turja'una adalah fi'il mudhari' majhul daripada raja'a yarji'u. Masdarnya ruju'an boleh, ruju'an boleh. Daripada masdar ruju'an inilah yang bila kita sebut biasa rujuk-rujuk tu kan. Dapatkan bahasa kita biasa gunakan huruf K. Rujuk. Salah tu sebenarnya rujuk. Tapi tak apalah, bila dalam bahasa Melayu kita gunakan ikut kaedah bahasa Melayu, rujuk, tak apa, tak ada masalah. Bahasanya betulnya rujuk. Siapa sebut betul pun tak apa, sebut dengan K pun tak apa, tak ada masalah. Pasal apa? Buruk pula bahasa kita. Kalau kita gunakan ain, gunakan tambahan imbuhan alif an. Bila sebut rujukan, ini rujuan. Rujuan saya adalah agak-agak macam ni, Ustazah Nurul Iman macam mana? Kalau kita gunakan dalam pembentangan ke apa, rujuan saya, orang kan kita sengau pula. Kita tak sengau. Kan? Tapi ikut saja bahasa Melayu lah ibu ayah. Rujukan. Tapi kenapa kita belajar? Nak bagi tahu asal dia macam mana, itu saja. Okey, boleh semua. Raji', isim fa'ilnya raji'. Yang biasa kita jumpa nama pelakon dulu, Omar Raji'. Yang pelakon cerita apa tu? Piramli jadi Sarjan Hasan kan? Sarjan Hasan tu. Ketua Jepun gemuk tu.
Okey, tu dia pun yang apa yang badan besar, yang jahat tu. Jangan pula nanti ni apa ni buaya kecil hati pula. Apa ni dia sebut saiz ni, itu bukan itu nak beritahu pelakon tu lah. Kan Rojek tu, Omar Rojek nama dia. Pasal apa dulu masa saya kecil-kecil, apa benda nama Rojek macam rojak-rojak ni. Oh rupanya Rojek tu dah belajar isim fa'il rupanya Rojek. Jangan main-main orang dulu bagi nama ibu ayah ya. Masya-Allah. Omar Rojek, Omar yang kembali pada Allah mungkin kan. Okey. Jadi turja'una fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul ibu ayah kotak keberapa ni? Mula dengan ta, belakang tambah waw nun, kotak keberapa ibu ayah semua? Tengok antara kotak 14. Kotak 14 dia kotak yang keberapa? Turja'una. Ibu ayah tengok balik. Ingat tak kotak berapa? Saya tunggu. Kotak 7 Ibu Maimunah. Betul ke kotak 7? 9 Ibu betul. Ibu Naimah salah Umi. Umi salah. Bukan 7, 9 ya. 7 turja'u. 9 turja'una. 9. Okey. Kotak 9 turja'una. Okey, Ibu ayah semua. Ini fi'il majhul, dia ada fa'il ke ada naib fa'il? Fi'il majhul dia ada fa'il ke naib fa'il? Betul, Ibu Maimunah ada naib fa'il. Maka di manakah naib fa'il kepada turja'una? Mana naib fa'ilnya Ibu ayah? Cuba cari, mana naib fa'il kepada turja'una? Ibu tulis. Wow. Saya nak tulis ya, tulis. Wow. Ibu tulis. Saya nak semua sekali tulis Ibu. Kecuali kalau saya minta dengan suara baru ibu-ibu semua unmute ya. Betul dengan wow, betul. Wow Ibu ayah, wow. Bila soalan saya umum, saya tak cakap, saya nak dengar jawab dengan lisan, ibu-ibu jawab dengan tulisan ya, insya-Allah. Okey, wow betul dengan wow. Itulah dia naib fa'il dia. Naib fa'il dia betul, masya-Allah tabarakallah. Kenapa jadi Allah Haji Zainal bukan Allah? Itu Haji Zainal salah faham ni, bukan Allah. Naib fa'ilnya dhamir apa ni? Dhamir wow tu. Dhamir marfu' muttasil tu. Wow. Okey. Jelas semua insya-Allah ya. Itu 3 kalimah yang mula-mula lah kita jumpa daripada perbincangan pada hari ini. Sambung ayat 23. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidhurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'a la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Sadaqallahul azim. Cuba ibu-ibu ayah perhatikan ada berapa fi'il agak-agak. Ini macam sabar sikit ni. Ada berapa semua? Okey. Ustazah Nurimah pun boleh jawab, boleh tolong yang lain. Umi Naimah sebut ada 4 Umi. Umi yakin ada 4 ya. Okey Umi, apakah ada 4 fi'il itu Umi? Cuba Umi jawab. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam Ustaz. Apa 4 fi'il itu Umi? Kamu saya dah 5 pula ya. Okey. Umi apa dia pertama? Sikitnya nanti sekejap. Cuba ya. At-takhizu. Mana Umi? At ke at-takhizu saja ke at-takhizu? At-takhizu. Okey, at-takhizu betul. Okey, lagi 3. Yurid betul, tepat. Yurid yang kedua betul. Yang ketiga tughni. La tughni betul, tepat, masya-Allah. Yang keempat yunqidun. Itu masuk dengan nun ke? Tak. Yunqidhu je. Yunqidhu saja. Okey, 4. Okey, betul Umi, ada 4 saja. Betul. Ibu Saidah terlebih kat mana Ibu? Ada 4 saja Ibu. Terima kasih Umi. Saya dekat Syafa'atu itu saya selalu terkeliru. Itu kau Umi ya, bukan Ibu ya. Pasal ada tu ya, ingatkan kotak 13 ya. Okey Ibu, terima kasih banyak Ibu. Okey. InsyaAllah Umi dan lain-lain semua insyaAllah. Kita tengok
Apa yang pertama kalimah a'attakhidhu. Kepada kalimah a'attakhidhu, fi'ilnya pada attakhidhu sahaja. Attakhidhu saja. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, attakhidhu adalah daripada fi'il madhinya ittakhaza. Fi'il madhinya ittakhaza. Okey. Ittakhaza, mudhari'nya yattakhidhu. Masdarnya ittikhazan. Ittikhazan. Isim fa'ilnya muttakhizun. Muttakhizun. Okey, sini dia. Ittakhaza yattakhizu. Fi'il madhinya ittakhaza. Mudhari'nya yattakhizu. Masdarnya ittikhazan. Isim fa'ilnya muttakhizun. Okey. Apakah tiga huruf asalnya? Jom kita tengok kamus. Macam mana kita nak tengok sekejap ya. Saya tengok kamus sekejap. Nak confirmkan tiga huruf asalnya apa benda. Sekejap ya. Okey, kita buka kamus. Okey, nampak semua kan? Kita tengok apa ketiga huruf asalnya. Okey, huruf asalnya adalah takhazal. Huruf asalnya adalah takhazal. Kalau kita tengok nombor 8. Nampak tak nombor 8? Nombor 8 dia bagi takhiz. Takhiz fa'il daripada takhiza, bermakna ittakhaza datang daripada perkataan takhiza. Jom kita tengok apa dia makna takhiza. Tengok dulu makna takhiza. Takhazal. Okey, nampak? Takhiza, apa dia makna takhiza? Takhiza fulanan siddiqan. Sadiqan. Takhaza fulanan sadiqan. Maksudnya ittakhaza sama. Takhiza dengan ittakhaza sama. Jadi maksudnya menjadikan fulan sebagai kawan karib dia. Sadiq kawan dia. Takhiza fulanan sadiqan. Maksudnya dia menjadikan si fulan sebagai kawan dia, sadiq dia. Jadi ittakhaza dengan takhiza memberi makna yang sama. Jadi buaya, sekarang bila kita dah tahu huruf asalnya takhaza. Kita dah tahu huruf asalnya adalah takhaza. Okey. Jadi sekarang ni buaya, jom kita buka balik. Kita buka balik. Ittakhaza. Okey, saya buka ya. Apa maksud saya buka? Saya buka, maksudnya kita buka huruf tu satu persatu. Alif, ta, kha, zal. Okey. Cik Boy tengok. Alif, ta, kha, zal. Nampak tu kan? Alif, ta, kha, zal. Jadi ibu ayah, bab apa yang ada tambah alif dengan ta? Bab apa ada tambah alif dengan ta? Bab apa yang, ni dia ada 5 huruf ni. Ni ada 5 huruf. Bab apa yang mana dia tambah 2 huruf? 3 tambah 2 kan? Tambah 2 huruf dan tambahan itu ada alif dengan ta. Apa nama babnya ibu? Betul. Istilah bab ifti'al ibu ayah ya. Bab ifti'al. Saya tanya nama bab ibu, bukan wazan keberapa. Soalan saya nama bab. Nama bab kena sebut nama bab. Nama bab tu bab ifti'al ya. Jadi kalau bab ifti'al macam mana dia punya fi'il madhi? Ifta'ala.
Bermakna huruf tambahannya adalah huruf alif dengan ta. Huruf alif dengan ta. Okey. Huruf alif dengan ta, nampak? Huruf alif dengan ta, ifta'ala, ifta'ala. Bermakna ta ada asal, ada tambahan. Ta yang asal adalah ta yang pertama ke kedua, ibu ayah. Huruf ta yang asal adalah ta pertama ke ta yang kedua. Kenapa kedua Umi Naimah? Kita dah kata ni alif dengan ta ni adalah tambahan. Bermakna ta pertama lah asal Umi. Ta khaza, nampak? Ta khaza, ta pertama ini asal. Ta kedua ni tambahan. Jelas Umi Naimah dan semua jelas ya? Jelas ya? Okey, pertama ni ifta'ala. Bermakna ta ni bertepatan dengan fa fi'il. Kha bertepatan dengan ain fi'il. Zal bertepatan dengan lam fi'il. Nampak? Macam tu. Jadi terungkailah. At-takhidhu adalah fi'il mudhari'. Kotak keberapa ibu ayah? At-takhidhu. Yattakhidhu kotak pertama. At-takhidhu kotak yang keberapa? Betul, kotak yang ketiga. Betul ke ketiga ibu? Betul-betul ni, betul-betul ni. Betul ke ketiga ni? Ni fi'il mudhari', yattakhidhu. Ni fi'il mudhari' mula dengan hamzah ni ibu ayah ni. Ibu ayah mula dengan hamzah ni. 13. Macam 11 pula ni, 13 lagi. Kotak ke-13 fi'il mudhari' mula dengan hamzah. Ibu ayah kena ulang gaji balik ni. Okey. Tak apa. Tak ada masalah pun. Tapi kalau siapa yang salah, ambil pelajaran. Boleh ibu ayah ya. Siapa yang salah jawab, ambillah pelajaran. Siapa yang betul, alhamdulillah, nanti boleh mantapkan lagi. Boleh insya-Allah ya. Okey. Siapa baru tahu at-takhidhu huruf asalnya takhaza? Siapa baru tahu, komen baru. Kita dah biasa at-takhidhu. Siapa baru tahu at-takhidhu tu fi'il dan dia punya huruf asal takhaza. Saya rasa majoriti baru kan? Majoriti baru. Okey, ibu ayah pastikan salin macam mana saya buat macam ni. Macam itulah ibu ayah salin. Nampak tak? Saya buat nota macam ni. Ada warna biru, warna hijau. Cuba buat macam ni kalau boleh ibu ayah. Buat sama juga. Cuba ya. Cuba buat sama macam saya buat. Saya buat macam ni supaya ibu ayah dapat contohi lah. Contohi dan mudahkan ibu ayah belajar insyaAllah. Nampak macam saya buat bawah ni pun tiru juga. Keluarkan semua. Takhaza. Ta mati, ni tak pada atas. Takhaza. Baru kita nampak huruf asal mana, huruf tambahan mana insya-Allah. Okey. Terusnya at-takhidhu min dunihi alihatan in yurid. In yurid. Jadi tengok pada kalimah yurid. Okey. Okey. Yurid ini datang daripada fi'ilnya arada. Arada. Arada mudhari'nya yuridu. Masdarnya iradah. Biasa dengan iradah kan? Iradah Allah. Jadi kalau kita kata iradah Allah, maksudnya kehendak ataupun keinginan Allah. Isim fa'ilnya muridun. Muridun. Jadi di sini terjawablah ibu ayah. Kita dah banyak kali jumpa kalimah ini, kalimah murid ini. Ini pun terjawablah ya. Jadi apa dia? Arada berkehendak. Fi'il madhi telah berkehendak. Yuridu fi'il mudhari' dia. Masdar iradatan. Isim fa'ilnya huruf ya tukar pada mim baris depan, belakang tambah tanwin. Muridun. Apa dia murid? Murid orang yang berkehendak. Jadi ibu ayah, saya sendiri juga apabila saya datang hadir mana-mana pengajian dengan siapa-siapa pun,
saya kena datang dalam keadaan saya seorang murid. Apa dia makna murid? Maknanya berkehendak. Datang sebagai seorang yang berkehendak. Walaupun ilmu tu kadang-kadang saya dah dengar ataupun dah khatam beratus kali dah khatam. Tapi bila saya nak hadir ke kelas, satu-satu kelas pengajian, hatta yang mengajar tu adalah guru yang umur jauh lebih muda daripada saya. Tetapi saya kena datang dalam hati sebagai seorang murid. Apa dia murid, ibu ayah? Orang yang berkehendak. Bila kita hadir dalam majlis pengajian sebagai seorang murid, sebagai seorang yang ada kehendak, baru Allah Ta'ala buka rahsia-rahsia ilmu pada kita. Tapi kalau kita hadir dalam keadaan bukan sebagai murid, tetapi sebagai orang yang sekadar mendengar, sekadar nak tengok ustaz ni ajar macam mana. Sama tak macam ustaz yang aku belajar bahasa Arab sebelum ni. Ataupun sekadar nak menduga, itu bukan murid. Bila kita hadir bukan sebagai murid, maka akan terhijab kefahaman. Betul ke tidak? Saya tanya. Kalau ibu ayah hadir kelas dalam keadaan memang nak belajar, nampak tak Allah bagi kefahaman yang macam-macam Allah bagi. Tapi kalau ibu ayah datang belajar dalam keadaan ibu ayah sekadar nak menduga dan sebagainya, jadi ibu ayah akan tak dapat manfaat dia. Kecuali kalau dalam pengajian kita ada Ustazah Nurul Iman contoh antaranya. Ustazah Nurul Iman, saya sendiri yang nak Ustazah datang dalam keadaan bantu saya betulkan mana yang salah. Ustazah Nurul Iman dan beberapa ustaz-ustazah yang lain yang memang saya tahu ada kemampuan bahasa Arab yang bagus, ini saya minta jangan malu-malu kalau saya silap, tegur saya. Ini memang kita perlukan teguran. Tapi kalau ibu-ibu ayah yang memang kita nak belajar betul-betul, ibu ayah kalau datang dalam keadaan sekadar nak membanding-bandingkan, itu akan satu kerugian kepada ibu ayah. InsyaAllah semua betulkan niat, insyaAllah ibu ayah ya, betulkan niat insyaAllah ya. Okey, bagus. Jadi kita semua murid. Balik, macam mana boleh jadi yurid ni? Ustaz, ini yuridu, ini yurid macam mana? Okey, nampak tak sebelumnya ada in. In itu adalah huruf, kita panggil huruf syartiyah. Huruf syartiyah ni dia ada syarat dan jawab dia. Dan bila huruf syartiyah ni dia akan menjazamkan. Kita tak belajar lagi, tapi tak apa, saya bagi tahu saja kenapa jadi yurid. Asalnya ibu ayah, asalnya yuridu. Asalnya yuridu. Okey. Yuridu, fi'il mudhari' kotak yang pertama, yuridu. Okey, asalnya macam ni. Yuridu. Tak ada sebarang gangguan. Tidak ada sebarang amil yang tak ada sebarang faktor yang mengubah. Kenapa kita nak tukar daripada jazam semua kan? Tiba-tiba sebelumnya didatangi dengan huruf syarat in. Tiba-tiba ada in sebelumnya. Datang in. Maka in ini akan menyebabkan huruf akhir. Sekarang ni, belakang ni tak tambah apa-apa. Kalau belakang ni tak tambah apa-apa, tak tambah alif nun, tak tambah waw nun, tak tambah ya nun, ataupun tambah nun sahaja. Dan yang kedua, belakang ni bukan alif waw ya, bukan huruf illah. Maka dia jazam dengan mematikan huruf akhir. Maka dan ini pun kita matikan dia. Kita matikan dia. Okey. Jadi sekarang ibu ayah, sekarang dah ada berapa tanda mati? Ada berapa huruf bertanda mati? Ada dua. Sudah ada dua huruf yang bertanda mati, iaitu ya dan juga dal. Oleh kerana ada dua huruf bertanda mati duduk sebelah menyebelah, maka huruf ya itu dihazafkan. Huruf ya itu dihazafkan. Kalau tak jadilah yurid panjang. Kita hazafkan ya, maka jadilah dia yurid saja. Itulah asal. Macam mana kita boleh baca dia dengan yurid sahaja. Maka yurid adalah fi'il mudhari'. Nampak tak ibu ayah? Yurid adalah fi'il mudhari' yang jazam. Ini contohnya lah. Siapa yang pernah belajar di mana-mana pengajian, ini contohnya fi'il mudhari' yang jazam. Jadi ibu ayah yang pernah belajar di mana-mana pengajian ataupun dengan saya sendiri pernah belajar mengenai fi'il mudhari' yang jazam, adakah ini membantu kefahaman ibu ayah? Bertambah kefahaman tak yang pernah belajar? Pernah belajar. Okay, Umi Naimah baru nampak kan, jelas ya. Ini contoh fi'il mudhari' yang jazam.
Kita baca, kenapa saya bagi contoh daripada surah Yasin? Pasal hari-hari kita baca. Hari-hari kita baca surah Yasin, maka hari-hari kita nampak contoh-contoh yang macam ni. Boleh buat semua insya-Allah ya, alhamdulillah. Baru nampak semua masya-Allah ya, alhamdulillah. Itu yurid. Okey. Yurid jelas ya. Mana fa'il pada yurid? Fa'il kepada yurid adalah kalimah Ar-Rahman. Fa'il kepada yurid adalah kalimah Ar-Rahman, insya-Allah ya, kalimah Ar-Rahman. Itu fa'il dia. Kemudian tengok seterusnya, la tughni. Okey, jelas semua ya, masya-Allah. Siapa ada soalan jangan segan tanya ya, ibu ayah. Ada soalan tanya. La tughni. Okey. Okey, untuk la tughni juga adalah dia jazam. Dia datang daripada fi'il madhinya aghna. Aghna mudhari'nya yughni. Isim masdarnya ighna'an. Isim fa'ilnya mughnin. Okey. Nombor ya. Aghna mudhari'nya yughni. Aghna yughni. Masdarnya ighna'an. Isim fa'ilnya mughnin. Mughnin macam ni. Boleh buat semua insya-Allah ya. Okey. Jadi aghna ni bab apa ibu ya? Aghna yughni ighna'an, apakah nama babnya? Apakah nama babnya? Betul, bab if'al. Betul, bab if'al. Okey. Jadi aghna yughni ighna'an mughnin. Mughnin ni asalnya ada ya belakang ni. Asalnya mughniyun. Tapi kalau macam ni kita buang ya, tukarkan dengan satu lagi baris bawah. Jadi mughnin. Itu kita bincang nantilah. Okey. Kalau tambah alif lam baru jadi al-mughni, tambah ya. Al-mughni. Tapi kalau tak ada alif lam, mughnin saja macam ni. Mughnin macam ni. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, la tughni ni, nampak tak saya kata tadi? Into in syartiyah. Bila syarat dia mesti ada apa ibu ayah? Syarat mesti ada apa? Syarat mesti ada apa ibu? Jawab, betul. Syarat mesti ada jawab pada syarat. Jadi jawab juga adalah kalau dia fi'il mudhari' dia akan jadi jazam lah. Akan jadi jazam. Okey. Kita tengok la tughni ini adalah kotak nombor 4 muannas. La tughni asalnya macam mana? Asalnya ibu ayah la tughni ni asalnya macam mana tu Ustaz? Okey, saya tulis. Okey. Asalnya la tughni macam tu. Asalnya la tughni. Tapi sekarang dia jadi jawab kan? Ibu ayah, jawab mesti apa hukumnya? I'rabnya? Apakah hukum jawab kepada syarat? Rafa' ke nasab ke jazam? Dia tak ada jar untuk isim saja. Rafa' ke nasab ke jazam? Betul Ustaz saya, jazam. I'rabnya jazam ibu ayah. Jazam. Okey, sekarang kita tengok. Kita tengok. Tughni ni ada tak tambah apa-apa? Ada ke tambah alif nun ke, tambah waw nun ke, tambah ya nun? Ada ke tidak? Tidak ada kan? Depan mata kita nampak jelas tidak ada tambahan sebarang huruf. Tidak ada tambahan sebarang huruf. Kemudian, adakah huruf akhirnya huruf illah? Adakah huruf akhirnya huruf illah? Ya, betul. Huruf akhirnya adalah huruf ya, yang mana ya adalah huruf illah. Maka apabila huruf akhirnya huruf illah dalam keadaan fi'il mudhari' itu jazam, apa kita kena buat pada huruf illah tersebut ibu ayah? Kita kena
buang dia hazaf atau buang ataupun hazaf. La tughni pendek ni. La tughni anni. Okey. La tughni dah jelas sekarang kenapa tak ada ya, asalnya ada ya. Kenapa tak ada? Kerana dia jazam. Bila dia jazam, adakah la ni menjazamkan ibu ayah? La ni ke yang menjazamkan? Ini la nahiyah ke? Adakah la ni menjazamkan ibu ayah? Bukan, betul. Bukan la ni menjazamkan. Ini la nafiyah. Ini la nafiyah ibu ayah, jangan keliru. Ini bukan la nahiyah. Ustaz kata la nahiyah akan menjazamkan. Ini kan jazam. Memang ini jazam, tapi bukan pasal la ni. La ni adalah la nafiyah. Dia jazam kerana dia adalah jawab kepada syarat. Dia jazam kerana dia adalah jawab kepada syarat. Okey. Jelas semua? Jadi nampak tak sekarang, ini adalah kelas ulang kaji. Penting tak ibu ayah belajar dulu dengan asas yang betul, foundation yang betul, baru ibu ayah boleh ikuti ulang kaji ini dengan baik. Nampak tak kepentingan ikuti kursus foundation, asas dengan betul, baru ibu ayah boleh nampak perbahasan ni. Kalau tiba-tiba ibu ayah tak belajar bahasa Arab, tiba-tiba join kelas saya, masuk kelas ni, agak-agak ibu ayah nak belajar tak bahasa Arab. Apa kesimpulan ibu ayah akan buat? Bahasa Arab ni susah. Kesimpulan memang saya tahu kesimpulan ibu ayah akan buat bila tak pernah ikut kursus pun tak salin, tiba-tiba belajar kelas ni, terus buat kesimpulan Ustaz Kamil tu mengajar payah tak faham. Betul tak? Jadi ibu ayah itulah kepentingan ibu ayah ada foundation yang betul. Walaupun pernah belajar dengan mana-mana pengajian, dengan mana-mana ustaz akademi sebelum ni, tak apa, bagus dah. Tapi kalau dengan saya nak ikut balik betul-betul supaya foundation ikut yang saya nak, spek yang saya nak. Ada orang rasa dia dah ada asas. Sekadar tahu fi'il madhi, fi'il mudhari', tahu nama saja ini fi'il madhi, fi'il mudhari', tapi tasrif tak tahu, fa'il tak tahu, itu belum ada asas. Tegas saya cakap dengan tegas ibu ayah, ya. Jadi ibu ayah kenapa boleh faham? Kerana ada asas yang betul. Kalau tak faham apa benda hazaf, kenapa jazam, apa benda semua ni, memang terus exit group lah nanti. InsyaAllah ya. Okey. Jadi ibu ayah last mana? Wala yunqizun last. Wala yunqizun. Boleh tak yunqizun kita sambung pada pengajian akan datang? Dan saya nampak ibu ayah, saya nak sambung lepas ni pukul 9.30 dengan kelas huruf jar tu. Tapi boleh tak saya tangguhkan huruf jar kepada pengajian besok? Pasal saya tak perhati lagi ni. Saya nak ibu ayah dengar balik syarah ni, boleh tak? Nanti kalau ada rakaman, Haji Nasib upload, dengar balik rakaman ni, baru saya masuk huruf jar, tapi saya masuk pada besok pagi insyaAllah. Boleh ya? Saya tak nak ibu ayah, pasal saya nampak tadi, saya nampak ramai yang masih belum kuasai lagi ni. Dengar balik rakaman ni, dan salin, baru saya masuk huruf jar untuk besok insyaAllah, boleh ya? Okey, insyaAllah minta maaf ibu ayah, maaf sangat segala kekurangan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala